privatekan ke tak boleh, ataupun setengah orang user yang boleh lihat tak boleh. Dia terbuka, maksudnya semua orang boleh download, semua orang boleh tengok, semua boleh menggunakan dan mendapatkan manfaat daripada resources yang kita buat untuk pengajaran. Ingat ya, pengajaran. Bukannya penyelidikan kita ke, bukan ke untuk kita punya ada perkara yang kita buat lah, bukan. Untuk pengajaran ni. Pengajaran meaning apa-apa subjek yang kita ajar atau apa-apa lingkungan ni lah, akademik kita lah. Contoh macam kita ada terlibat dengan motivasi ke, kita buatlah kandungan untuk motivasi untuk kelas kita, itu boleh. Kalau kita buat untuk research berkaitan motivasi yang tak berkait dengan teaching and learning, itu tak boleh. Ini contoh je lah, contoh. So, ini dia punya ni, secara umumnya, bahan kandungan asli terbuka menggunakan ataupun mematuhi dasar e-pembayaran negara. Depan ada dasar e-pembayaran negara ni ada, boleh di-download daripada JPT ataupun ada dekat bahagian download di UTM SIDAC, boleh download. Okey, yang merangkumi berikutnya, dia punya ni, ia mestilah bahan berbentuk digital. Pertama, dibangunkan sendiri oleh pensyarah. Bukan kita sub kepada student ke, ataupun kita guna student punya assignment, itu tak boleh. Ataupun kita secara berkumpulan buat itu, tapi kita claim itu kita punya, tak boleh lah. Kalau kita claim untuk bahan kita, bahagian kita, itu okey. Tidak melanggar sebarang hak cipta. Maksudnya, sebab kenapa? Sebab konten yang kita gunakan ni kita akan publish. Alright? So, bila kita publish, sepatutnya hak kita telah clear lah. Sebab kita publish benda tu dan kita claim itu kita punya kan. So, ia tidak perlu ada orang lain punya ni lah, kandungan lah ataupun material yang kita gunakan tanpa ada consent ataupun permission daripada owner yang lain lah. Nak selamat, gunakan semua yang free ataupun common ataupun berada dalam common creative license. Right? So, ditawarkan secara terbuka dalam talian bagi proses pengajaran pembayaran. Maksudnya boleh diakses online. Untuk pengajaran dan pembelajaran sahaja. Bukannya research ataupun sebagainya. Right? Sebab saya tahu ramai juga buat research dalam teaching and learning. Mungkin ada buat research dan spesifik untuk education, itu tak boleh lah. So, ini untuk teaching and learning. Alright? So, penawaran perlu dilakukan secara terbuka selain daripada platform e-learning UTM. Okay, platform e-learning UTM tertutup, bukan terbuka. Tidak semua user boleh access e-learning. Hanya student, pelajar UTM sahaja. Yang luar tak boleh. Kecuali kalau MOOC memang terbuka. MOOC memang pelajar luar. So, e-learning tidak boleh. Sebab ia tertutup. Selain e-learning. Kalau bahan tu dia ada di e-learning, kalau bahan itu nak claim markah untuk e-kandungan, pastikan ia berada di platform lain. Right? Bermakna bahan boleh diakses secara terus oleh sesiapa saja. Okey, kandungan mestilah lengkap dan mencapai objektif pembelajaran. Okey, maksud dia kalau kita ada course learning outcome yang pertama adalah untuk contohlah definasi fotosintesis. Contoh je lah. Dia berkaitan dengan itulah, dia mencapai objektif pembelajaran itu. Bukannya subjek fotosintesis, tapi kita tengok video-video lain. Itu memang definitely akan di-reject lah nanti oleh sebab ini ada penilai yang dilantik yang akan menilai betul ke tak kata buat video, tapi tengok video punya konten tak reflect khusus tersebut. Okey, bagi penilaian tahun 2022, semua permohonan perlu dilakukan secara online melalui sistem test. Sistem test adalah sistem yang force everything lah berkaitan dengan teaching. Di situ adanya e-content. So, saya akan tunjukkan nanti demo lah macam mana kita nak buat permohonan ini. So, walau bagaimanapun, permohonan ini akan melalui proses penilaian oleh jawatankuasa e-content university. Alright? Hanya yang berjaya lah. Nanti boleh tengok, mungkin selepas 30 bulan 9 tu dia punya tarikh tutup.
selalunya awal November ataupun dekat-dekat akhir November macam itulah, sebelum awal Disember tu dah ada lah result dia, sama ada diterima atau tidak, dan ada dia punya komen lah kenapa tak diterima. Okey, hanya markah yang diperolehi akan dipaparkan secara automatik dalam sistem ELPPT versi 2 sekarang. Tiada lagi versi 1. Semua tahu ya, ELPPT sekarang semua versi 2. Saya akan tunjukkan juga markah tu di mana ya. 30/9 Dr. Hadijah, 30 September adalah markah due date dia. Nanti saya tunjukkan due date dia kat mana. Alright, ini dia punya paparan user ya. User kita adalah user, maksudnya pensyarah lah, pensyarah ni user, right? Bukan student. Pensyarah yang nak memohon. Okay, boleh pergi kepada MyUTM portal, pergi pada tab akademik, di bawah tu ada test DCP, klik test DCP, akan dapat macam ni lah, dan pergi kepada tab TNL, Delivery and Sources, pergi kepada e-content. Okey, di sinilah dia punya permohonan yang kita nak mohon. Dan kalau lihat di atas ada satu notifikasi menyatakan bahawa input is from 1/3/2022 sehingga 30/9/22. Maksudnya due date adalah 30 bulan September. Kenapa 30 September? Kerana ada proses penilaian. Okey, so tak boleh tutup 31 Disember. Akhir tak boleh, akhir tahun tak boleh, sebab nanti tak dapat dinilai. Selalunya sistem ERPPT akan menarik semua sumber data sebelum Disember. Maksudnya selesai sebelum Disember. Alright, kerana itu kita punya permohonan tamat 30 September, awal Oktober berlakunya penilaian. Penilaian e-content ni lah oleh jawatankuasa penilai lah. So selalunya dia lebih kurang 2 bulan, 1 bulan lebih lah macam tu lah. Sebab banyak permohonan banyak. Sekali tengok banyak lah dia punya permohonan tu, submissionnya lebih daripada 1,000, 1,500 macam tu, banyak. Banyak, jadi dia memakan masa lah. Okay, once telah dinilai, akan ada dekat bawah ni dia punya maklumat lah. Okey, katakan kita mohon, macam saya mohon untuk subjek MPPP 1223, okey, Instruction Learning and Technology, saya buat MOOC. Okey, saya develop pada 2019, tapi tahun lepas baru saya nak baru siap lah, contohnya lah, dah siap, lepas tu baru saya nak claim. Okey, untuk MOOC, sebelum saya MOOC yang dah siap saja boleh claim ya. Kalau baru buat tahun ni nak claim tak boleh. Dia benda yang dah siap. Kandungan yang dah siap dan boleh diakses. Bukan kandungan baru nak buat, nak claim markah, tak boleh. Sebab tu MOOC, selepas MOOC ni dia takes time lah untuk siap. Selalu ikut developer, kerana developer tu lambat sedikit lah sebab ada komitmen lain. So bila dah siap, barulah mohon, dapat nampak status approve oleh jawatankuasa dan dapat rank tu K3. Okey, ini adalah rubrik, nanti saya akan terangkan apa K3 tu ya. K3 ni adalah markah penuh 5 markah. Untuk e-content, markah maksimum yang boleh kita dapat adalah 5, right? Okey, apa dia punya prosedur penilaian? Okey, contoh yang pertama, bahan kandungan dimuat naik oleh pensyarah. Okey, jangan risau, tak ada upload apa-apa, cuma kena ada link saja. Ingat ya, sebab kandungan ni perlu berada di platform yang boleh diakses. Platform tu mesti di luar. Mesti ada dulu dekat platform. Okey, copy dia punya URL itulah yang dimasukkan oleh pensyarah. Tak perlu upload bahan, memang tak ada bahagian upload pun ya. Alright, so selepas itu, step kedua, bila maklumat ni dah direkodkan dalam sistem, dia akan pergi kepada step manual. Okey, step 3, 4, 5 manual, 3, 4 ni manual ya. So 3 ni once pensyarah sudah dah ada rekodnya dalam sistem, dia akan melalui penilaian oleh jawatankuasa penilaian kandungan lah. Okey. So dia akan menentukan rank R1 sampai K3 yang mana kandungan tu fall in lah. So bila dah dinilai, maka tersebut akan direkodkan dalam sistem test dan ianya direkodkan secara dalaman dan ianya akan ditarik oleh sistem ELPPT. Right? Okey. So selalunya kalau dah ada dalam test, insya-Allah dalam ELPPT akan ada.
Kalau tak ada, boleh hubungi kami lah. Kami akan tengok kat mana isu integration tu lah. Mungkin ada something somewhere yang tiba-tiba markah tu tak apa-apa. Selalu kalau dalam test dah ada, dalam ER50 insyaAllah akan ada. Okey, ini dia punya rubrik. Sebab tadi saya dah terangkan R1 sampai K3 kan. R1 ni apa? K3 tu apa? R1 ni paling rendah, K3 ni paling tinggi. R1 adalah komponen R, dipanggil receptive. So, receptive tu apa maksud dia? Receptive tu ialah pelajar hanya menerima kandungan pelajar. Sebab tu ia dipanggil receptive. It's one way lah. So, aktiviti pelajar dalam orientasi pembelajaran terhad kepada satu atau dua dimensi asas saja. Interaksi. Dimensi interaksi saja. Kalau R1 tu maksudnya tidak interaktif langsung. R1 tu lah tidak, tapi bahan tu ada, tapi dia tidak interaktif. Interaktif tu maksudnya tiada interaksi apa-apa yang kita perlukan daripada user lah. Mungkin ia perlu di-download saja. Contohlah. So, tiada aktiviti kumpulan langsung. Yang menggunakan sekurang-kurangnya satu media yang diperlukan lah. Contohnya macam mungkin tak ada dekat situ satu discussion ke, ataupun tak adanya yang memerlukan user membuat sesuatu ke, tak ada. Contoh macam kandungan tu hanya disampaikan secara linear. Linear di sini maksudnya macam PowerPoint slide lah. So PowerPoint slide kita tu kita bangunkan dan kita save dalam PDF. PDF sebab elektronik, kita nak save sebagai PDF dan kita upload dalam kita punya personal web page, MyUTM tu. Dekat kat people.utm.my. Contoh macam tu. Itu R1. So kerana apa? Kerana ia tiada, dia linear dan tidak melibatkan apa-apa aktiviti. Prosesnya adalah pelajar download. Bila pelajar download bahan tersebut, dia open dan dibaca. Itu R1. So R2 itu dipanggil receptive basic, paling basic sekali. Yang kedua adalah receptive, yang kedua dipanggil receptive close, R2. 30%, kalau 30% bahan tu adalah R2. So tadi yang pertama tu kalau 20% tu macam tu, itu dapat R1 lah. Tapi kalau 30% dia begini, dia dapat R2. Apa itu R2? Dia masih lagi tidak interaktif. Walau bagaimanapun, slide dia tu agak canggih. Contohlah dalam slide tu, setengah PowerPoint kan, slide kan ada setengah tu yang biasa je kan. Ini canggih sikit lah. Dia ada grafik, ada video kan. Mungkin ada simulasi, ada hyperlink. Dia ni sikit lah, advance sikit lah. Tapi dia masih lagi mengekalkan inilah tidak interaktif dan sebagainya itulah. Dia ada aktiviti itu masih ada, tapi dia punya sumber dia yang dibuat tu lebih banyak daripada yang pertama. You ingat lagi tak all those things actually? When you look at the videos or when you watch the video or you look at the slides, yang you memang ingat ada. Saya ni mungkin saya kena mute. Tak baca lah you all punya message ni. Kak Yus Baru saya perasan you all ada banyak letak message ya. Kan Kak Yus ada pula kat mula. Alright. And then Sekejap. Saya boleh mute Sekejap Ada mute. Okay, sorry. Thank you. Terima kasih Kak Yus. Okay, yang seterusnya R3. Kalau 40% tu okay. Yang tadi tu dia adanya yang ni bila 40% tu dia macam receptive, masih lagi mengekalkan komponen yang sama yang sebelum tu, tapi dia sikit open So maksudnya dia ada pautan yang boleh ambil bahan di luar So maksudnya dia boleh tiba-tiba boleh pergi ke tempat lain Adalah link-link yang dibuat tu. So 40% daripada bahan tu begitu, dia akan pergi kepada R3 Itu dipanggilnya. So receptive ni ada basic, close dan open. So close ni dalaman saja. Mungkin link dia tu dia pergi kepada slide dia tu, dia jump slide pertama ke slide kedua. Macam itulah, ataupun slide keempat. Dia jump within the slide. Okay, R3 ni dia jump outside
dia jump ke external sources, ke Wikipedia ke contohnya. Ini dipanggil receptive open, 40% kalau ada ciri-ciri yang begitu. So kalau tengok markah dia R1 satu markah saja. R2, R3 dua markah. Ini dia punya rubrik. Kalau kita punya apa tu bahan tu fall under R3 ni, kita dapat dua markah sepatutnya. Ingat kalau macam tak puas hati nanti kita punya slide tu tiba-tiba dapat satu markah tapi rasanya macam slide kita tu macam okey lah sikit kan, patutnya dapat dua markah. Penilaian bagi satu markah bolehlah emailkan sebab saya rasa rubrik ni saya fall under R3 tapi kenapa penilaian bagi R1 Okey, boleh slide ni nanti akan di-sharekan oleh Rusuti Okey, next adalah dipanggil sebagai yang tadi tu reseptif, yang kedua interaktif dalaman ataupun I. Dia punya short form dia I Dia ada R, dia ada I, dia ada K. Dia ada 3 kategori je. Kategori kedua ni adalah interaktif dalaman. So apa maksudnya? Terdapat interaksi yang aktif. Active interaction lah between the user and the computer. Maksudnya ada interaction sikit lah. Yang tadi tu hanya receptive saja. So bahan yang dibangunkan tu boleh memandu, boleh guide, boleh guide pelajar at least untuk capai objektif pembelajaran. Dia sedikit-sedikit macam autonomous learning sikit lah dalam pembelajaran tu without the need the lecture ada di situ. So bahan tu boleh guide the student. Okey, ini kategori kedua. Alright. So kategori kedua ada juga 3 bahagian sub, interactive basic, interactive close, interactive open, sama macam receptive tadilah So interaktif ni apa? Dia interaktif. The word interaktif tu maksudnya adanya interaksi between user dengan pengguna lah. User dengan komputer melalui hyperlink ke apa-apalah yang dalam yang kita create tu lah So walau bagaimanapun tiada aktiviti kumpulan dia tak ada aktiviti kumpulan. Dia interaktif tapi dia boleh tiba-tiba ada pop up something ke tiba-tiba ada soalan ke dia interaktif lah tu. Tapi dia tak ada aktiviti discussion. Senang cerita lah So contoh untuk bahan ini adalah contohnya seperti web based learning computer based punya learning lah ataupun any multimedia based application yang kita create atau web based application yang ada mengandungi pelbagai medium at least pelbagai medium lah So ini boleh dapat L1 kalau L2 60%, dia masih lagi mengekalkan ciri yang sama tetapi dia ada pelbagai media dengan pautan secara dalaman. Dalaman lah bukan luar. Kalau luar ni dia open, dalam dia close. Dalam tu maksudnya apa? Saya beri contoh macam slide PowerPoint. Dia boleh jump dari slide pertama pergi ke slide ke-14. Contohlah ke topik hydrolysis contohlah So dia ada mungkin dia memberi kan user ni satu option. Kalau user tu dah belajar topik 1, dia tak force user tu to go topik 1 juga. Dia boleh pergi topik lain. Itu maksudnya pautan secara dalaman. So untuk pautan secara dalaman dia dalam interactive close. So yang ini dipanggil L2. Tapi kalau pautan secara luaran maksudnya dia boleh link tu boleh pergi ke Harvard online. Contoh dekat situ ada nota ataupun contoh yang lebih baik. Contohlah yang kita gunakan. Itu interactive open sebab dia adanya pautan luaran juga Okey. So yang ini kalau K1 ini L1 Okey, minta maaf ada ni L1 Mungkin saya tersilap. L sorry L lah pula I. Macam mana pergi K pula Okey. Sorry saya betulkan. Tak tahu Okey. Alright. So I1 3 markah. So I2 hingga I3 4 markah. So maksimum dia adalah 4 markah. I itu apa? Interaktif. Dia kategori interaktif. So I1 tu yang paling asas lah
So boleh dapat 3 markah. Kalau yang paling maksimum 4 markah. So the last one yang paling bagus atau yang paling sepatutnya kita contohi lah kalau kita sebagai guide untuk kita membangunkan kandungan adalah kooperatif. Ini dimensi kooperatif ataupun kategori kooperatif dan dia punya levelnya K, right? So kat sini pun sama macam yang sebelum tu, dia ada 3 basic, close dengan open lah, K1, K2, K3. Alright. So kooperatif tu apa? Dia ada ciri-ciri sumbang saran, brainstorming So dalam bahan kita tu ada juganya sedikit problem solving yang involve interaction, more multi-dimension punya interaction daripada user So yang memerlukan effort mereka untuk communicate, to develop the knowledge orang panggil knowledge construction tu berlaku. So ini adalah kategori yang ultimate lah kategori. Alright. So untuk ultimate kategori, okay, untuk Bexy dia punya ciri-ciri dia apa? Dia interaktif, mempunyai aktiviti berkumpulan yang menggunakan at least ada 2 media lah, medium lah. So di sini adanya pelbagaian lah, walau bagaimanapun dia kekurangan pautan lah So mungkin dia ada tapi kurang sikit pautan. Kalau dia ada banyak pautan dalam page tu juga ada macam-macam dia buat. Okay. So ini boleh move to K2, alright. Tapi kalau dia boleh pautkan kepada external resources kepada user dan user juga boleh share external resources, so ini boleh dapat full mark lah, 100%. 100% tu full mark K3. So walau bagaimanapun kalau bahan tu fall in any of these punya K1 ke atau K2 ke K3 ke, tak kisahlah mana, kalau dia fall K1 pun dia akan dapat full mark 5 markah. Kalau dia dapat K2 pun 5 markah, K3 pun 5 markah. Any dia fall, dia still dapat 5 marks. So contoh yang paling senang untuk saya ambil adalah MOOC. Sesiapa yang buat MOOC tu memang automatically memang 5 lah. Dalam MOOC tu dia dah complete package. The complete package dia bukannya adanya bahan saja, bukan adanya interaksi saja, bukan ada discussion, semuanya ada kat situ. Dia merupakan sesuatu platform yang guide user untuk capai objektif pembelajaran. Ini adalah rubrik. So rubrik tu ada, nanti saya akan bagi slide ni kepada Kak Yus, nanti Kak Yus emailkan pada semua lah So Dr. Z pun saya nampak ada kat sini. Okey, Dr. Z antara-antara ni lah pembangun rubrik ni lah Okey, alright. So macam mana nak nampak? Okey, nanti sebelum tu saya terangkan dulu kita demo sikit Okey, kita pergi pada MyUTM. Ini MyUTM kita. Alright. So kita pergi pada test DCP. Okey. So pergi pada Teaching and Learning Delivery and Resources, klik. Okey, alright. Pergi pada e-content. Alright, ini dia. Ini dia. Cuma untuk tahun ini ada sedikit restriction yang kita berikan kepada user lah So restriction yang pertama, so kena baca bila kita submit ni, okey, ada sikit aku janji. Alright. So submit saja maksudnya kita dah agree e-content yang kita buat tu original. Self develop inilah, tak boleh tipulah. Kalau boleh lah kita percayalah, tapi kita beritahu juga So maksudnya tak boleh ambil daripada assignment pelajar yang kita minta dia buat, tak boleh ataupun macam-macam lah. Tu ini dah bila kita submit saja So tarikh tutup 30, right? So cara kita nak apply, ada button add new kat sini. So ini semua, ini dia punya maklumat kalau kita apply. Saya ada satu je, saya apply satu je. Saya tak pernah apply, satu je saya apply. Ini yang saya apply tahun lepas. Okay, kalau dah apply banyak, akan ada banyak lah kat sini. Kalau tahun 2020 pun ada apply, 2001, kan akan ada banyak kat sini Alright, so tekan add new ni. Okey, akan dapat. Okey, nampak tak ada upload apa-apa Tak ada bahan kita nak upload ke, tak ada. Tak ada. Cuma kita akan nyatakan apa nama projek tu. Mungkin kita buat bahan apa tu PNP untuk MPP. Contohlah saya 1 2 2 3 saya nyatakanlah So semesta berapa? Okey, ingat setiap
e-content ni kena tie dengan subjek sebab dia punya filosofi dia bahan pengajaran. So maksudnya bahan pengajaran kita bangunkan untuk kelas. Sebab tu dia tie dengan subjek. Ingat ini filosofi e-content. E-content maksudnya dia reward our effort untuk menaik tarafkan, untuk improve kita punya teaching and learning. To improve teaching and learning, kita kena improve kita punya bahan. Kita tak bolehlah still stick dengan bahan 5 tahun lepas yang kita guna sampailah sekarang tahun ini kita guna. Tak bolehlah sebab e-content ni dia punya hasratnya untuk membantu pesyarah untuk membangunkan e-content yang terkini dan dalam masa yang sama memperbaikilah teaching and learning mereka. So ia kena tie dengan khusus. Saya tahu ada juga yang tidak begini, dia buat umum. Okey. So dia buat umum, saya pun tak tahu macam mana umum tu. Setengah tu dia buat umum lah. Dia buat saja video dan dia nak claim. Yang itu kena pilih subjek apa. Dan nanti penilai akan tengok. Alright. Sebab dia mestilah bahan PNP. Bahan PNP. So saya kena pilih lah. Saya buat untuk subjek apa. Saya pilih subjek saya MPP 11223. Macam kalau modul, kita ada buat modul kan. Kita punya usaha untuk buat modul. Modul tu sebenarnya membantu kita improve kita punya teaching. Dalam kelas, pelajar boleh lebih, boleh buat meta learning sebelum masuk kelas kita. Dia boleh belajar dulu, dia prepare, ada preparations lah. Nampak? Itu can be award. Boleh dapat markah lah sebab ada effort kita. So kategori apa? Tengok kategori. Kategori telah diperbaiki. Kita ada blog, collaboration tool, communication tool. Ni computer mediated realities. Kalau ada guna simulation mungkin kimia di fakulti sains tu banyak simulation boleh guna di sini. Document sharing dalam Google Doc tu. Ni gamification. Siapa-siapa ada guna Kahoot ke, puzzle ke kan. Boleh juga. LMS. Ini LMS bukan e-learning. LMS banyak Contoh Google Classroom tu pun LMS. Microsoft Teams pun can be LMS. Zoom virtual class pun boleh gunakan. Selain daripada e-learning. Dan bukannya Facebook. Facebook tak boleh. Facebook tertutup. Facebook ke Instagram ke, sebab dia tanya Instagram boleh masukkan ke. Tapi kalau TikTok, ada guna TikTok dan TikTok tu bukan private, saya rasa boleh diterima. Bukan private maksudnya orang kena subscribe ke, kena add kita ke sebagai kawan ke, bukan. Jadi kalau public, yes boleh. So TikTok saya rasa mungkin boleh. Alright, so MOOC ni semua orang tahu lah tapi bukan micro credential, bukan MC semua tahu MOOC yes okay, micro credential no. Sebab micro credential ni user kena subscribe dan bayar. So meaning that dah ada ni reward untuk pensyarah tersebut untuk membangunkan MC. So sebab user kena bayar alright. So MC tidak diambil kira dan MC memang dah ada penilaian dia sendiri alright. So mobile apps, siapa yang ada buat mobile apps yang boleh download dekat App Store ke, dekat Google Play ke, alright. So OCW, Open Courseware, saya akan tunjuk semua slide kita boleh bangun, kita boleh upload dalam OCW. OCW ni adalah open, dia post kita punya slide PowerPoint secara secara di bawah Creative Commons license lah, kalau kita nak letakkan di situ untuk dapat manfaat lah, semua orang dapat manfaat. Social media, tu saya terangkan tadi tu, social media ni ada juga selain daripada Facebook, yang lain, social media yang lain mungkin boleh guna macam psikologi, adalah course networking ke, yang umum, yang public ke, yang dipublikkan kan, okey, boleh. Video based learning ni macam YouTube, kan, boleh juga TikTok kalau nak masukkan So pilih salah satu ni kategori yang dekat-dekat lah dengan apa yang kita buat tu. Tapi saya rasa banyaknya buat document sharing sebab Google Doc kan. So URL ni copy. Kalau pergi pada YouTube contoh, YouTube, okey, katakan subjek lah foto. Okey, synthesis. Contoh kalau ni ni Photosynthesis. It is not some copy je, link tu copy. Lepas tu
Saya tutup. Banyaklah pula. Copy, lepas tu paste dalam ni. URL tu kena paste. Alright. So, bila develop. Okay. So, ingat ia mesti di dalam tahun yang dinilai. So, tahun ni tahun 2001 kan? 2002 kan? So, maksudnya awal 2001 lah. Okay. Okay, mungkin and develop tu bila? Guna pakai mungkin saya letak je lah tarikh apa-apa dan save. Okay. So, bila dah save ni, kita akan nampak satu record di bawah tu yang tertera. Record ni, nampak ni? Ada satu record baru, dokumen sharing. Tetapi yang ini masih lagi belum disubmit. Nampak status dia? Tengok kat status ni, save. Belum submitted. Pastikan status berubah daripada save ke submit. Dengan cara tekan butang ni. Sebab tu ada aku janji, tekan butang ni, nampak ni? Merah ni, dah dimerahkan ni. Ini aku janji once you click submit, okay, you hereby agree. Yang content ni is original and self-developed by you. Sebab tu dia kena begini, sebab ada aku janji sikit. Supaya, yelah, kita nak, betul-betul lah, bukannya sekadar nak dapat markah. Itu kita apa tu? Bersangka baik lah, bersangka baik. Tapi ada benda ni menyatakan bahawa kita sebenarnya nak improve teaching learning kita melalui bahan yang kita bina. Bahan itu bertambah baik. So, okay. So, kalau tak nak submit, delete je. Alright. Okay, delete. Alright. Kalau ada apa-apa isu tak boleh submit, katakan, boleh email pada saya ataupun kontak saya lah. Tak boleh submit. Dulu masa awal-awal dulu tak boleh submit kan. Tak nampak butang submit. Tak submit tu tak keluar. Okey. Boleh beritahu saya lah. Rubrik pun ada dekat bawah ni. Kita dah sertakan. Alright. Boleh tengok kat bawah ni ada rubrik. Okay. Sayus ada bola kehadiran tak? Sayus? Ada link kehadiran ke? Link kehadiran. Ada link kehadiran nanti diberikan. Okey, so katakan telah dapat markah lah kan. K3 ni, markah penuh. K1 ke, K2, K3 ni penuh lah So nak tahu markah ni kat mana? Okey, boleh pergi kepada MyUTM semula. Okey, login MyUTM. Pergi kepada Working at UTM ni. UTM HR untuk HR punya sistem. Okey, pergi pada LPPT. LPPT. Okey, saya pergi pada tahun sebelum ni. So, pergi pada bonus lain-lain bonus lain-lain. Tengok kepada kita punya ni, e-content kita So, e-content ada di sini, nampak disahkan. Okey, 5 markah. Disah. Okey, nampak tarikh projek 1 September. Memanglah sebab MOOC ni bangunnya kata kita start bangun 2019, tapi siapnya baru 2022 baru siap, ataupun kita buat tahun ini 3 tahun lagi siap kan. Tapi dia siap tahun 2021, ni 2001 lah dia siap sebab tu saya apply tahun lepas kalau siap tahun ini lah baru apply kalau tak siap jangan apply lagi sebab MOOC ni kena siap dulu baru boleh apply. So ada markah pun 5 So boleh tengok kat sini. Ni record ini kena apply di sistem 7P. Sini hanya paparkan markah saja. Okey, ada soalan ke? Sekejap saya tengok dekat ni, dekat chat macam banyak je soalan. Minta maaf saya tak tengok chat. Sekejap Guideline dah beritahu 30 September. Kiranya boleh ambil bahan dari terlepas. Okey, tak boleh Kalau telah, katakan saya dah gunakan bahan yang saya dah dapat markah tu, tidak boleh digunakan semula. Kecuali kalau ada improvement. Kalau bahan yang sama, nanti penilai akan reject. Ini bahan yang sama yang dinilai. Tak boleh gunakan bahan yang lain. Sebab ini kita hasratnya untuk continuous improvement untuk teaching learning. Ialah bahan kita bangunkan
2 tahun lepas. Takkan nak stay je kan. Kita akan improve, kita akan update ikut masa terkini. Tahun sebelumnya pakai slide je. Lepas tu pakai interactive slide. Lepas tu pakai modul punya slide yang interaktif tu kan. Ada YouTube semua kan. Lepas tu kita MC kan ataupun kita jadikan video bite size video sebab kan zaman kan berubah, so boleh. Tapi kalau guna benda yang sama tak boleh sebab itu telah dinilai tahun sebelumnya ya. Okey, chat lagi okey betul yang belum dimasukkan dalam konten, yes, yang belum dimasukkan boleh okey. Lepas tu kandungan suara boleh menjadi konten. Kandungan suara boleh jadi konten. Ini saya tak tahu maksudnya apa. Kalau rakaman Webex, macam sekarang ni lah kan rakaman Webex dan kita edit rakaman Webex tu, okey, dan ada usahalah kita edit dan kita buat dia lebih sikit apa kata atraktif lah ataupun taklah kata kita cakap selama 2 jam tu kita post tak ada apa-apa. Mungkin daripada 2 jam kita ambil yang essence saja daripada 2 jam jadi itu menjadi 20 minit compress lecture untuk topik tu. Itu boleh. Itu boleh dapat dinilai untuk di konten. Kalau 2 jam tu juga itu rasanya terpulang kepada JK penilai macam mana dia nak menilai. Alright. Okey. Nak double check, R3 dalam nota ada pautan lain. Bahan itu diambil dari luar seperti betul So yang open dia untuk rubrik dia ada basic, close dan open. Open tu mesti pautan luar. Close pautan dalaman. Dalaman bahan tu lah. Sebab dalam pautan dalam bahan tu pun kita boleh link di dalam dalaman Maksudnya dia boleh pergi ke bahagian-bahagian lain H5P boleh. Okey, H5P. Okey, ini bahaya sikit. H5P sekarang ni dia sebenarnya H5P yang free. Okey, dia hanya ada dalam e-learning. So HP yang kita buat dalam e-learning tidak boleh diambil kira lah sebab itu adalah komponen e-learning. Tapi kalau kita gunakan H5P yang luar punya H5P kalau pergi H5P yang luar, ni H5P yang luar ni dan boleh digunakan di mana-mana bukan saja di e-learning kita, yang mana-mana kita boleh guna and then boleh dikira. Right? Boleh faham H5P yang hanya dalam bentuk e-learning je itu tak boleh kira lah sebab dia memang komponen e-learning orang lain tak boleh access. Tapi kalau yang di luar kita boleh access ni boleh create kita punya account, kita boleh buat kita punya H5 sendiri, kita boleh distribute sebab ada juga H5P kat sini yang kena bayar dia tak free. Alright, so yang ini boleh diambil kira Okey, lagi kalau bahan dibangunkan dan diupload di YouTube 2021 tapi baru dengan tahun ini, boleh. Ini boleh boleh diterima Dr. Nira, contoh web-based learning tu macam mana? Kalau kita guna Jamboard, okey, boleh. Boleh juga. Kalau nak guna Jamboard sebagai web-based pun boleh. Right. Kalau boleh cuba share dalam sesi ini contoh konten yang dapat KTV. Okey. Saya ada data yang lepas. Saya mungkin boleh share. Saya mungkin boleh share kot. Dr. Biha ada tak ada. Saya rasa boleh share sebab saya share yang boleh lah konten yang lepas data yang lepas. Okay. Ini data 2021. Okey, permohonannya sangat banyak. Okey. Alright. So kita tengok yang dapat K3. Ni K3 yang dapat ni K3. Okey, K3 dia adalah Padlet. Okey, kita tengok sikit. Copy, masuk. Okey, ni K3 dia. Nampak? So, adakah kita sama macam dia? Ni siapa yang buat ni? Nur Azian Nathan. Okey, Dr. Azian. Dr. Azian dekat sini ke? Kita tak pasal-pasal nanti dia. Dr. Azian minta maaf. Tiba-tiba ada Dr. Azian. Saya tak tahu ni Dr. Azian punya Ada ke Dr. Azian kat sini? Dr. Azian. Sikit lah. Oh, ada. Okey. Dr. Azian minta maaf tak tahu itu Dr. Azian punya. Okey, ni Dr. Azian punya.
confirm lah dia tengok ni. Saya sebelum tahu ni Dr. Azam ni pun saya dah tahu dah. Ini memang K3 lah. Automatically memang K3 pula. I3. Tadi K3 ke I3? K3. Alright, sorry. K3 Sekejap, K3. Kita tengok yang K3. Ni K1. K3 mana Tapi sebenarnya, okey, K3 tu MOOC. Ni tengok. Ni siapa punya ni? Cuba tengok K3 sekejap saya cari. Oh, yang tak ada K semuanya. Semuanya sekejap. Mana K? K. Ni ada. Saya nampak. Oh, K tak ada K tu. I3. K3. Mana K. Ni K3. Alright, dapat pun. Ni K3 So siapa saya tak tahu. Saya tak tahu nama sebab tak ada nama. Minta maaf kalau ada kat sini. Minta maaf Saya menunjukkan sebab ada soalan. Dia dapat K3. So kita tengok dia MOOC, dia buat MOOC So kita tengok MOOC dia. Dia agak lambat sikit Betul ke link yang saya copy? Okey, alright. Betul So ini dia punya, okey, siapa dia ni? Doktor siapa ni? Ada tak nama dia? Wah, ramai Dr. Razia daripada Fetir bukan, daripada Syab. Okey. Dr. Fadila kot So ini dia punya ni, ni. So memang confirm lah dapat 5 lah Confirm kita pun dapat tahu memang betul. Ini K3 contoh K3. Kalau yang I3 tu yang macam Dr. Azian punya tu, Padlet. Maknanya I3 tadi tu, ada tak lagi siapa yang dapat I3 selain daripada ni ada ni. Oh ini quizzes Quizzes pun tadi tu yang Padlet kan. Ini quizzes. Kita tengok quizzes. I3 bukan K3 I3. Ini I3. Contoh I3 So memang betul lah dia dapat I3 banyak ni, memang interaktif lah ni Cuma tengok kenapa kita tahu ini dia dah gunakan sebab ada 76% dah guna Bukan dia baru bangun, dia bangunkan, dia apply. Tak ada maksudnya kita dah gunakan bahan tu. Kita dah adanya bukti pelajar guna dah ada berapa percentage, berapa kali play lepas tu dia ada feedback dia itu yang kita boleh claim. Bukannya dah 30 nak dekat 30 September tu baru buat Kahoot baru buat quizzes Assalamualaikum Dr. Nira. Dr. Sarina. Sorry lah mengacau. Nak menyebut sikit. Okey, kadang-kadang saya nak maklumkan biasanya kita akan ada perubahan kan dari segi penerimaan untuk e-content ni, terutama dari segi bilangan. Contohlah soalan guna quizzes ke, guna apa-apalah yang lain, Kahoot ke. Biasanya kadang-kadang ada perubahan dari segi bilangan soalan. Maksudnya mungkin sebelum ni 8 soalan boleh dapat berapa markah. Tapi sekarang 30 soalan. Contohlah kan. 30 soalan pula. Maksudnya dia akan berubah-ubah. Dia tak akan sama dari segi rules untuk dapatkan markah tu. Betul kan Dr. Nira? Saya rasa dengan quiz ni dia mesti lebih kalau saya tak silap 5 daripada soal 5 kan. Dah berubah sebenarnya. Dah berubah. Itu yang saya pun saya pun susah nak cakap lah. Kalau ikutkan dia berubah-ubah. Lepas tu kita rasanya dia set 30 ke gitulah. Tapi memang benda tu perlu makluman jugalah pada semua. Jadi mereka ni tahu banyak mana soalan yang perlu disediakan. Dan kemudian tak boleh yang sama. Misal kata kita hantarlah, contohlah kita hantar quizzes, ada 2 quizzes. Adakah kita akan dinilai untuk dua-dua quizzes dia dapat markah berbeza? Tak.
dia akan dapat markah yang sama sebab dia gunakan Quizizz sebagai platform dia. Jadi bila sama je, kita akan dia akan dikira sebagai satu. Betul tak Dr. Nira macam tu? Betul. Sekarang ni memang agak strict Betul. sikit. Saya ada cakap sepatutnya kalau yang sama macam nota lah, kita ada slide kan, 5 slide. Okay, kita claim satu saja sebab dia memang boleh claim satu je untuk satu kategori. Yang lain tu claim next. Okey, sistem dah. Terima kasih Dr. Sarina kerana ingatkan saya. Saya pun terlupa. Sama-sama. Okey. Sistem dah kontrol tu ya. Saya pun terlupa nak beritahu. Terima kasih kerana beritahu. Dr. Sarina ni adalah salah satu penilai jawatankuasa e-content ya. Saya beritahu kepada semua. Okey, saya pun terlupa nak beritahu. Terima kasih kerana ingatkan saya. Okey, kategori ni once kita apply, kalau kita apply document sharing dah apply, dah tak boleh apply yang sama. Kalau macam YouTube kan, kita ada satu link YouTube, kita apply dalam video based learning. Video based learning tu dah tak boleh apply lagi. Maksudnya video yang kedua dah tak boleh. Memang sistem dah tutup. Melainkan ada bahan lain, contohnya pakai kita claim Padlet pula. Yes, Padlet mungkin jatuh kepada communication tool. Tu boleh. Betul yang Dr. Sarina beritahu saya. Saya pun dah terlupa nak maklumkan yang itu. Okey. MOOC UTM betul memang dapat markah penuh. Tadi tu dah tunjuk. Gamified learning boleh claim. Gamification memang ada ni kat sini. Gamification can be tadi itulah Quizizz, Kahoot, ada kategori dia. Gamification masih ada lagi. Okey, untuk 2021 SEM 1 2 okey, ya betul so saya pun terlupa, ada kat sini cakap untuk tahun 2022 submission e-content hanyalah applicable untuk 5 submission with 1 submission per category. Sistem dan kontrol pensyarah hanya boleh mohon 5 sebab sebelum ni ada yang mohon 10 20 sebab dia ada slide dia banyak 14 slide 14 plus tu dia mohon dia hanya mohon 5 maksimum kategori yang berbeza. Kalau kategori slide dia dah hantar, tak boleh hantar lagi. Kategori yang kedua mesti berbeza. Mungkin dia video lah pula. Lepas tu dah tak boleh video, kategori lain. Dan maksimum dia 5. Okey, alright. Mesti buat sendiri secara solo, tidak boleh secara kumpulan atau rekrut. Sendiri, kecuali kita ada tunjukkan effort lah, bahagian itu memang kita buat. Itu boleh. Kena buat sendiri. Macam MOOC kan. MOOC sebenarnya memang tak boleh buat, impossible untuk buat seorang lah sebab dia besar. Sebab tu ada rakan-rakan lain, developer lain. Jadi MOOC tu memang dah ambil kira semua akan dapat 5 sebab semua ada role dia masing-masing membangunkan. Kalau video YouTube, okey. Satu video tu 10 orang buat. Itu mesti ada macam sedikit ni kan questionable siapa yang buat yang lain nak claim tak boleh, dia mesti buat sendiri melainkan adanya menyatakan bahagian ini kita buat macam MOOC memang dah ada bahagian ni yang E buat, bahagian ni yang B buat, and then semua boleh dapat markah. Alright. Okey, borang kehadiran. Okey, kandungan kategori R1 boleh dijumlahkan ke? Boleh boleh, tapi maksimum 5. Link kehadiran dah bagi. Okey. Okey, untuk video pengajaran di YouTube channel boleh je. Ya, photocopy je dekat YouTube tu, lepas tu terus paste je dekat URL tu Okey, right. So ini contoh saya dah tunjukkan contoh ada contoh lah. Okey, kalau kita tengok ini contoh tengok K3 MOOC ni dapat full mark lah. Ada R2 ni macam YouTube je. Okey, ni R2, kita tengok R2 dia Dia memberikan, saya tak tahu siapa, minta maaf siapa yang ada kat sini yang kita tunjuk sebab memang yang lain nak tengok contoh. So macam ni, okey, nampak ada muka pensyarah ni. Okey. So dia buat paraphrase. Lepas tu kalau kita tengok lesson ada paraphrase, ada Siti Rama Abdullah. Okey. So betul pensyarah.
Bukannya tiba-tiba tiba-tiba yang tadi tu, yang fotosintesis tu. Dr. Nira, satu perkara lagi, kalau YouTube ni kadang-kadang pensyarah lupa yang dia tu kategori unlisted. Dia bukannya itu satu lagi perkara. Maksudnya kalau Dia unlisted tak boleh private. Dia tak boleh dia private dan betul. private tu boleh private, langsung tak orang lain tak boleh, dia saja. Unlisted orang tertentu je. Betul. Kalau umum untuk paparan umum baru dikira. Kalau unlisted je memang Tak dikira betul-betul. tak Sebab macam ni, diterima. macam ni kita kena search. Macam ni kita boleh search kan. Yang search ni maksudnya video ni adalah dekat YouTube dan memang dia boleh beri markah. Cuma ada satu video tu bila kita check, kita tengok bukan muka dia. Macam ni lah, kalau ini bukan muka kita kan. Ini tak ada markah lah. So tiba-tiba pelik je video ni dia nak kan tak boleh. So kalau macam tadi tu macam ni doktor siapa tu Siti Rahma okey. Okey lah. So kita check betul memang subjek dia paraphrasing and then markah tu boleh diterima ya. Okey, cuba tengok yang lain. Lecture note. Kita tengok recorded lecture ni yang dapat satu markah. Dia record saja dan sekut. Sebab tu dia dapat satu markah Dia tak ada buat apa-apa edit ke, mungkin record je. Kita tengok sikit. Inilah saya kata tu tadi. Ini adalah macam kita sebelum ni kan PKP kan. PKP kita ada guna Webex. Webex tu kita boleh record Webex kan. Lepas tu kita upload ke YouTube. Itu dia kena diedit. Kena ada usaha penambahbaikan untuk bahan itu. Bukannya record terus hantar, tak ada. Kena edit video tu. Jadi macam tadi yang pertama tu, edit, cut. Jadi kan mungkin daripada 1 jam nak 50 minit, jadi ke 10 minit, 15 minit. Dia dikompreskan untuk jadi lebih bermakna. And then boleh dapat 2 markah. Kalau tidak dapat 1 markah. Ini 1 markah lah ni. Sebab nampak, kita boleh nampak dia ada. Inilah ni. Ini dia nak share, baru nak share kan. Saya minta maaf siapa ni. Ini yang menjadi contoh saya. Okey, ada soalan lain ke? Dr. Nira, kalau dah jawab minta maaf berkenaan dengan tahun untuk bahan yang e-content, e-kandungan tu. Okey. Adakah bahan tu untuk tahun semasa dan juga tahun sebelumnya ataupun tahun sebelumnya atau dia punya duration untuk penerimaan tu? Okey. Saya dah jelaskan tadi Dr. Raina. So, Okey. Minta maaf lah, tak perasan. Tak apa. Saya ulang balik. Permohonan tu mesti pada tahun ini. Sebab kita mengira ya PPT tahun 2022 kan. Tetapi bahan tu macam MOOC. Contoh macam MOOC lah. Dia punya developmentnya tu bukannya tahun ini. Mungkin developmentnya tahun lepas. Tak siap lagi. Tahun ni baru siap. Okey. So, tarikh mula tu boleh bukan tahun ini. Tapi kalau bukan MOOC, selalunya bukan MOOC, mesti tahun ini juga. Mula tahun ini, end pun tahun ini. Sebab MOOC ni memang takes time. Kalau bukan MOOC, kalau video biasa je mesti tahun inilah. Awal Januari, sampailah saya apa. Ni ada yang soalan ni, siapa beri markah I3, K1, ini dia panggil, ada jawatankuasa ni. Jawatankuasa yang dilantik oleh universiti ni. Penilai jawatankuasa. Kita ada jawatankuasa penilai bahan e-content peringkat universiti. Salah seorangnya adalah Dr. Sarina ni adalah salah seorang penilai yang dilantik lah. Bagi sesiapa yang bertanya, Dr. Noliza ni, siapa yang beri markah L1 kita, dia penilai. So nanti penilai akan dapat ni data-data asas ni, dia akan melihat lah. Ini bukan terus dapat markah, dia akan tengok ni siapa, apa nak tajuknya kan, kinetik. Tajuk ni kinetik, betul tak? Dia akan pastikan. Macam ni kan YouTube ni. Tengoklah. Dia tengok. Penilai tu kena pastikan betul. Dr. Nita. Assalamualaikum. Ya. Saya tadi Dr. Nita kata untuk yang selain daripada MOOC, kandungan itu perlu dibangunkan pada tahun ini. Tapi kita nak ni untuk submission ni adalah untuk 2001, 2022, SEM 1 dan SEM 2 kan? Penilai, okey, untuk pembangunan, satu saja pilih. Kalau kita tak boleh pilih dua semester, pilih satu sama mana satu semester yang kita nak.
Kita tak kalau kita mengajar dua sebab contohnya tahun lepas bila Ah, kita submit pada hujung bulan 8 masa tu semester 21 22 itu boleh semester 1 belum mula. boleh diterima. Itu masa akademik, tahun akademik. Tapi tak lebih daripada 5 submission. Faham. So betul. Jadi kalau kita pilih untuk subjek yang 21 22 sem 1, dia pada start bulan 10 hingga bulan 1 2 kan kita habis. Tapi tak Maknanya apa. Kita tarik ah, mula tu mungkin boleh 2021 lah. Tapi tarik akhir tu mesti 2022. tarikh akhir tu maknanya untuk dua-dua maknanya walaupun sem 1 tu bermula pada Macam tahun lepas. saya tunjuk MOOC tu kan. MOOC mana boleh nak siap cepat kan. Tapi tarik akhir tu, tarik dah tamat lah. Dah guna tu mesti pada tahun dinilai. Kalau bukan MOOC kita upload kat YouTube kita dah siap awal kan tahun lepas pembangunannya bulan 10 Di hingga awal bulan nak 11. gunanya bila? Dia perlu guna bukan siap. Siap dan Yelah, guna. kalau semester 1 bermula bulan 10 so kita dah guna contohnya awal bulan 11 kita dah guna. Tak apa. Tetap sem 1. Letak je tahun 2002. Tak apa. Dia tak kisah. Dia mesti akhir tu tahun penilaian untuk yang PPT. Dia tak apa. Dia tak ada tahun akhir tu. Tahun akhir kan. End develop tu kan. Boleh letak tahun masa. Boleh letak tahun. Maknanya kita just letaklah bukannya actual tahun kita date kita just letak tahun ni supaya masuk dalam tahun ni punya penilaian. Betul. Okey, faham. Ada yang tanya boleh tahu siapa penilai. Ini tak boleh lah. Penilai itu dilantik oleh jawatankuasa ni So mungkin boleh bertanyalah kepada Dr. Nubiha ke siapa. Dia penilai ni dirahsiakan. Saya tak boleh beritahu Saya tak boleh tahu siapa. Tapi salah satunya sebab Dr. Sarina ada kat sini. So Dr. Sarina ni salah satu dia penilainya lah So ada penilai yang dilantik oleh universiti lah. Yang berkredibiliti lah. Tapi kalau sesiapa yang tengok macam tak tak bersetuju dengan markah dia, bolehlah kontak kami, nanti kami bawa semula dalam ni lah, dalam perhatian penilai. Okey. Dr. Nira nak tanya, kalau kita upload video dekat YouTube, kan, comments daripada student, lepas tu kalau kita pun comments, adakah itu di-considered sebagai interaksi? Untuk video, YouTube, maksimum yang boleh diperolehi adalah, kalau saya tak silap, 3, itu je. Dia video. Video tu 3 je boleh diperolehi. Itu dia punya maksimum lah, sebab dia tidak boleh mencakupi, walaupun ada komen kat bawah-bawah ni kan, dia tidak boleh mencakupi sebab dia satu je. Sebab dia kalau jadi Padlet, video ni diletakkan dalam Padlet, itu baru boleh bertambah lah markahnya tinggi. So video ni ada 3 section tadi kan, ada basic, close dengan open kan. Kena fall under that criteria. Kalau yang pertama tadi tu, hanya upload video WebEx, itu asas. Itu satu markah. Yang tadi tu yang ni semua tu dia ada edit sikit kan. Itu 2 markah. Okey, mungkin ada interaksi bawah sikit tu, itu dia fall under open. Itu 3 markah. Doktor dia ikut rubrik. Okey, terima kasih. Okey, Dr. Noliza ni tadi mungkin dia ni kita dah go through rubrik Dr. Noliza. Ni rubrik So rubrik ni di sini nanti boleh tengok balik slide lah. Kita dah lepas pendengar rubrik So ranking R1 ni rubrik ni. R1, R2. Saya dah terangkan tadi, mungkin doktor tak masuk lah ni, mungkin lambat masuk ke apa. Dr. Hadijah tak dapat markah apa. Saya menggunakan Padlet tapi komen yang saya terima ialah Hadijah. Mana Dr. Hadijah? Nanti Dr. Hadijah WhatsApp saya tengok kan apa kenapa markah dapat ke ataupun ni tahun lepas punya Ya. Boleh Dr. Hadijah dekat mana apa penilai cakap mungkin boleh tak apa nanti kontak saya lah apa penilai tu memberikan maksud Okey, Dr. Nur Najahatul, contoh doktor saya create blog tapi dalam blog tu ada fokus kepada certain method, contohnya video based learning. Boleh post, boleh gunakan tu tapi pastikan dia fall under mana lah, sebab kita ada rubriknya ikut kriteria lah. Kalau blog tu hanya reseptif nanti dapat markah reseptif lah. Reseptif tu maksimum 2 markah. Okey, ada persoalan lain ke? Okey, alright, begini saya terangkan Okey, untuk kategori ni
Okay, setengah tu kata macam dia kan sekarang ni memang jawatankuasa dia akan come up dengan definition. Dia akan perbaikilah sebab dekat sini kategori dia sangat-sangat broad kan, luas kan, mengikut fahaman masing-masing. Tapi nanti akan ada dekat sini nanti definisi untuk setiap kategori. Sekarang ni jawatankuasa sedang sedang memperlihat benda tu dan memperincikan dan memperhalusi. Once dah lulus, akan adalah kategori. Buat sementara ni, it's very broad. Pada ni Dr. Rashida. So katakan communication tool. Mungkin Dr. Rashida fikir ia je macam Discord. Bolehlah fall under Discord. Tak apa, itu tak ada masalah. Sebab kalau pensyarah salah pilih pun tak apa. Sebab masih lagi belum dikawal lah benda tu. Sebab benda tu still broad. Setengah tu kata kategori dia adalah dokumen sharing, tapi kita tengok dia guna Padlet. Dia fikir itu sharing. Setengah tu orang buat Padlet sebagai collaboration. Tak apa, dia very broad, tapi kena pilih kategori. Dan kategori ni hanya boleh pilih sekali je. Once dah pilih, untuk submission kali kedua, kena kategori yang berbeza. Dan definisi kategori ni akan diperhalusi dan akan ada kat bawah ni. Dia akan ada lah, dan macam rubrik, kalau pergi pada rubrik ni, ni bawah ni kan. Ini rubrik reseptif, internal, ni rubrik lah. Rubrik kita paparkan di sini, itu pun akan dipaparkan kemudian lah. Okey, ada persoalan lagi? Misalnya, Syarah bukan Discord ada. Farhain ke? Ya. Saya Siti Rohani daripada Fakulti Sains. Saya nak tanya berkenaan dengan saya punya grant FRGS yang untuk submit report tu kan? Saya dah submit report tapi saya ada tambah paper baru nak dimasukkan dekat dalam report ni dan juga award. Boleh tak kalau macam Puan tolong reject dan saya submit semula? Ni silap. Kak tolong mute Kak. Kak Yus mau mute. Saya ingat soalan lain. Okay, ada soalan lain ke? Kalau tak ada, saya rasa saya boleh tamatkan lah. Okey, Dr. Mira. Ya. Okey, saya Rashidah tadi yang pasal Discord tu satu soalan. Okey, yang macam Discord kan kita tak boleh record kan? So maknanya URL tu cuma URL Discord kita lah. Nanti maknanya panel akan nilai berdasarkan. Dia tidak terbuka doktor. Discord tu melalui invitation kan? Oh, dia tak terbuka kan? Content kena terbuka. Discord tu you kena invite orang kan? Orang akan masuk dan dia akan masuk channel yang you dah sediakan lah. Dan ada juga orang tak boleh masuk, kena ada password. Discord not consider as a open. So kena tengok balik definisi e-content ni, dia salah satunya mesti terbuka. Mesti terbuka kan? Okey, betul-betul. Sebab dia sometimes kadang kita rasa macam Discord sometimes kita set sebagai public kan, tapi masih lagi invitation kan, dia public. Mungkin masa discussion tu kita private kan dia kan. Dia masih lagi by invitation Discord tu. Jadi tak boleh. Okey, terima kasih. Sama. Ada lagi ke? Kalau tak ada, saya rasa nanti insya-Allah urusan dia Kak Yuslan dia akan emailkan kepada semualah ke academic@utm.my. Siapa yang tak ada lagi email ni dalam academic group ni, kena ada setengah tu mungkin yang secara baru yang tidak diambil lagi, boleh mohon kepada kami boleh masukkan dalam academic group lah. So dia akan emailkan ke dalam academic group slide ini. Selepas part ketiga nanti, saya rasa part ketiga ni akan datang ni dan dia akan emailkan kepada semualah slide ni, bersama dengan rubrik ni. Rubrik ni sebenarnya ada dekat MyUTM, tapi tak apa, slide ni akan dia emailkan juga. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua. Harap berjaya, all the best untuk tahun ini punya penilaian di konten. Ni jap saya sharekan sekali lagi kehadiran. Dekat chat sekejap ya. Alright, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, bye semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nira.